Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifah Adiba binti Syarifuddin akan membentangkan berkenaan dengan pengenalan aplikasi kaedah fiqh dalam makanan dan minuman. Baiklah, sebagai umat Islam, kita perlu menitik beratkan tentang status kehalalan sesebuah makanan mahupun dalam keadaan darurat. Oleh itu, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Oleh itu, makanlah wahai orang-orang yang beriman dengan apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu dari benda-benda yang halal lagi baik, dan bersyukurlah dengan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata. Surah An-Nahl ayat 114. Terdapat banyak lagi persoalan dan isu-isu berkenaan dengan status kehalalan sesebuah makanan, tambahan lagi dalam keadaan darurat. Oleh itu, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada sahabat saya, Nur Fazila Aini binti Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Nur Fazila Aini binti Abdul Rahman daripada kelas TP HU5B. Nombor matrik saya di HU2020250085. Okey, baik, saya akan teruskan pembintangan di bahagian konsep makanan dan minuman halal. Okey, konsepnya ialah makan dan minum yang dibolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Okey, sekiranya ada makanan yang diharamkan oleh Al-Quran dan hadis, maka kita tidak boleh makan. Okey, dia kekal haram. Okey, apa yang kita tahu, makanan dan minuman ini kadang berasal daripada tradisi ataupun kreativiti manusia itu sendiri. Maka sekiranya makanan dan minuman itu terdapat kekeliruan atau kekeliruan lah dalam menentukan sama ada dia halal dimakan atau haram dimakan, maka kita perlu merujuk kepada pembahasan ulama berkaitan makanan-makanan tersebut, okay, agar kita mengetahui makanan itu halal dimakan ataupun haram. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, saya akan serah kepada sahabat-sahabat saya. Mereka akan menerangkan lagi dan mereka berkongsi berkaitan permasalahan dalam makanan dan minuman halal ni lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Nabila binti Ahmad Jumari dari kelas TPH 5B DSU 2020-25572. Baik, saya akan teruskan dengan antara permasalahan dalam aplikasi kaedah fiqh dalam makanan dan minuman. Antaranya ialah memakan makanan yang dilarang dalam keadaan darurat. Darurat dalam bahasa Al-Quran ialah perkara yang membinasakan atau menyebabkan kesulitan bagi memelihara perkara yang dinamakan daruriyat yang wajib dipelihara dalam agama demi menjaga maslahah, iaitu memelihara agama, nyawa, akal dan harta. Dalam Islam telah menetapkan dengan jelas mengenai makanan halal dan haram. Allah memerintahkan secara tegas iaitu mewajibkan makan daripada sumber yang halal. Akan tetapi apabila berlaku darurat dan tiada makanan halal, kita sebagai umat Islam dibenarkan memakan makanan yang dilarang dengan kadar yang sepatutnya demi menjaga prinsip memelihara kesejahteraan nyawa, akal dan badan. Maka diharuskan memakan makanan yang dilarang. Dalam keadaan darurat, hukum-hukum fiqh dimudahkan. Bagaimana Allah telah bersabda dengan jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang bermaksud, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Para ulama' juga memberi contoh keadaan seorang Muslim diperbolehkan makan bangkai atau daging khinzir jika tidak menemukan makanan lain sementara keadaannya sangat kelaparan, seperti ketika dalam peperangan atau di tengah hutan. Sudah pasti ini dibenarkan saat sudah berusaha mencari makanan lain namun tidak menjumpainya. Apabila mengambil makanan haram ini juga mestilah secara sederhana dan tidak melampaui batas. Permasalahan seterusnya pula ialah memakan ikan kecil tanpa membuang isi perutnya yang bernajis. Ikan juga seperti haiwan yang lainnya memiliki rongga perut dan terdapat kotoran serta najis. Menurut ulama', sesuatu yang keluar dari rongga perut haiwan tidak terkecuali ikan merupakan najis. Dengan itu, tahi ikan juga dihukumkan sebagai najis. Antara perkara sukar untuk dielakkan dalam pemakanan adalah najis yang terdapat pada ikan-ikan kecil seperti ikan bilis yang di mana pada asalnya memakan ikan adalah halal. Ikan kecil yang sukar untuk dibuang isi perutnya, lebih-lebih lagi apabila dalam kuantiti yang banyak, berasaskan kaedah umum Al-Balwa telah menghalalkan ikan-ikan yang kecil walaupun tidak dibuang isi perutnya.
telah dijelaskan Ibnu Hajar Al-Haythami sebagaimana adalah halal memakan ikan kecil dan diringankan apa yang terdapat di dalam rongga badannya, iaitu perut, dan tidak dianggap najis isinya. Dihalalkan memakan ikan yang kecil yang digoreng atau dibakar sekaligus dengan isi perutnya, iaitu tanpa dibersihkan atau dibuang terlebih dahulu kandungan isi perutnya. Kandungan atau kotoran dalam isi perut ikan kecil tersebut adalah dimaafkan. Begitu juga dengan ikan yang diperam seperti ikan pekasam atau ikan masin. Menurut pandangan Imam Ar-Rafi'i dan An-Nawawi bahawa hukumnya adalah harus memakan ikan masin berukuran kecil yang diperap sekaligus dengan isi perutnya kerana kesukaran untuk membersihkan kotoran yang ada dalam isi perut ikan kecil. Wallahualam, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nufarsha binti Abdul Ghani, DHU 202025567 dari kelas TPHU 5B. Seterusnya saya akan sambung tentang permasalahan aplikasi fiqh ibadah makanan dalam makanan dan minuman. Terdapat yang saya dapat kongsikan, terdapat dua ciri permasalahan, iaitu dari segi makanan dan binatang. Yang pertama, makanan yang berasaskan najis dan kotoran. Seperti yang kita tahu, najis dan kotoran merupakan sebahagian daripada elemen yang diharamkan oleh syariat Islam. Hal ini kerana setiap najis adalah sesuatu yang diharamkan, tetapi tidak semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah najis. Allah Subhanahu Wa Taala juga menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang kotor. Untuk haiwan pula, produk makanan yang berasaskan binatang seperti serangga. Pada dasarnya, haiwan dapat dibahagi kepada dua kategori, iaitu haiwan di darat dan haiwan di air. Para ulama bersetuju bahawa semua haiwan akuatik adalah halal dan suci. Firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang kesucian haiwan tersebut yang bermaksud airnya, iaitu laut, menyucikan dan halal bangkainya. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Nabiha binti Zakaria daripada kelas TPHU 5B. Baiklah, seterusnya, apakah hukum meminum kopi luwak mengikut kaedah fiqh? Kopi luwak merupakan sejenis kopi yang terhasil dari pencernaan binatang yang dipanggil luwak atau juga dikenali sebagai musang. Menurut jumhur ulama, antaranya Imam Al-Nawawi atau daripada kitab Nihayatul Muhtaj dan kitab Hasyiah I'anatul Talibin Syarh Fathul Mu'in mengatakan sekiranya binatang memakan kacang dan kacang itu dikeluarkan dalam bentuk yang asal, dan apabila ditanam biji kopi itu, dia masih boleh tumbuh, maka biji itu suci dan bukan najis. Selain itu, terdapat juga beberapa fatwa dan pandangan ulama tentang perkara ini. Antaranya Majlis Ulama Indonesia MUI. Biji kopi yang dikeluarkan bersama najis boleh diminum, dihasilkan dan boleh juga dibersihkan. Dan menurut Majlis Muzakarah Fatwa Majlis Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang ke-98, kopi luwak adalah mutanajis dan boleh diminum dengan syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syaratnya ialah yang pertama, biji kopi itu mestilah dalam keadaan asal, iaitu tidak pecah, tidak berlubang, dan biji kopi itu masih boleh tumbuh jika ditanam. Yang kedua, biji kopi itu perlu dicuci bersih daripada najis. Dan yang terakhir, perlu mendapat pengesahan halal daripada JAKIM atau Majlis Agama Islam Negeri sebelum dipasarkan. Oleh itu, semua makanan dan minuman adalah diharuskan atas 3 perundangan Islam yang utama. Yang pertama, wafil asal fil asya' an-nafa'atul ibahah al-asya'ul darah al-hurmah. Hukum asal perkara yang berfaedah adalah dibolehkan, sedangkan perkara yang memudaratkan adalah haram. Yang kedua, al-asalul fil asya'il ibahah ma lam yakum dalil mu'tabar 'alal hurmah. Ketetapan asal sesuatu adalah dibenarkan sehingga ada dalil yang jelas dan kukuh mengharamkannya. Yang ketiga, al-asal
baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asal sesuatu adalah hukum asalnya. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat saya Siti Nur Nabiha binti Zakaria. Baiklah, saya akan teruskan dengan kesimpulan dalam permasalahan ini. Seperti mana yang kita tahu, pihak JAKIM telah banyak mengeluarkan status kehalalan sesebuah makanan. Waimah dalam darurat sekalipun, fatwa dan pihak JAKIM telah mengeluarkan tata cara, garis panduan, syarat-syarat untuk kita memakan makanan yang pada asalnya haram. Sebagai contoh kan, kita dalam keadaan darurat sekalipun, kita macam ada satu je makanan tu yang sebenarnya tak boleh dimakan. Which is contohnya macam benda yang haram lah kan, kita sebenarnya tak boleh nak makan benda tu. So, waimah dalam keadaan darurat sekalipun, apa yang kita boleh buat dalam keadaan tu? Contohnya lah, berapa hari kita tak makan, kita boleh, kalau tak makan tu kita boleh mati. Apa yang kita boleh buat? Tata cara, garis panduan semua telah dikeluarkan oleh pihak JAKIM, pihak fatwa. Apa yang kita boleh buat ialah rujuk je diorang. Okey. Jadi apa persoalan dan pertanyaan dengan lebih mendalam lagi, boleh merujuk kepada para mufti di setiap negeri. Oleh itu sahaja daripada kami semua. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kami sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.